Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berbahagia Datuk Sri Utama Mukhlis bin Tun Dr. Mahathir, Presiden Parti Pejuang Tanah Air. Yang berusaha Datuk Wira Marzuki bin Yahya, Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air. Datuk Muhammad Ismail Ibrahim, Timbalan Presiden Parti Iman. Yang berhormat Datuk Wira Engineer Amiruddin bin Hamzah, Siasat Agung Parti Pejuang Tanah Air. Yang berusaha Saudara Ulia Agama Uzmanuddin, Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air. Saudara Mio Nur Haidir Suhaimi, Ketua Majlis Pimpinan Pejuang Negeri Perak. Wakil-wakil daripada parti-parti komponen Iman, Berjasa dan Putra, pemimpin dan wakil daripada badan-badan NGO Melayu yang hadir bersama. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya muncul di sini sebagai pengurusi Parti Pejuang. Saya biasa datang di sini sebagai pengurusi Parti Bersatu. Dan pada satu masa dahulu saya datang ke sini sebagai Presiden UMNO. Nampak saya ni daripada satu parti lompat kepada satu parti, lompat kepada satu parti yang lain. Di masa yang sama, saya berkata orang Melayu ini mempunyai terlalu banyak parti politik, yang mana ini memecah belahkan orang Melayu dan mereka menjadi lemah dalam bidang politik. Tetapi sekarang saya sendiri menyumbang kepada penubuhan satu lagi parti Melayu yang bernama Pejuang. Apakah niat saya nak memecah belahkan orang Melayu? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tubuh Parti Bersatu untuk menyatu padukan orang Melayu, tetapi dia di-hijack oleh ahli dan pemimpin Parti Bersatu supaya dia dapat jadi Perdana Menteri. Tetapi perjuangannya tidak sama seperti yang dijanjikan olehnya semasa kita menubuh Parti Bersatu. Sebab itu perjuangan untuk bangsa, untuk negara, untuk agama masih tidak ada juara. Kita berpendapat bahawa orang Melayu yang menjadi majoriti di negara kita ini, orang Melayu harus bersatu padu supaya kekuatan mereka dapat diteruskan. Tetapi oleh kerana mereka berpecah, mereka menjadi lemah. Oleh itu, orang Melayu yang prihatin ingin melihat perpaduan orang Melayu dipulih semula. Tetapi untuk memulih perpaduan orang Melayu, kita perlu satu gerakan. Kita perlu satu badan yang berusaha ke arah menyatu padukan orang Melayu. Sebab itulah kita wujudkan, kita cipta Parti Pejuang. Bukan kerana Parti Pejuang ini berminat untuk menguasai kerajaan di Malaysia.
Tidak. Parti Pejuang ini usahanya, tumpuannya ialah ke arah menyatu padukan orang Melayu, menyatu padukan parti-parti Melayu bersama dengan NGO Melayu dan orang-orang berseorangan supaya mereka bergabung dan menjadi kuat dan boleh bertanding dalam pilihan raya. Kita tidak boleh satukan semua parti dalam Malaysia ini. Kita juga tidak boleh satukan semua orang Melayu, kerana ada di antara orang Melayu ini penyangak, pencuri, penyamun pun ada. Takkanlah perpaduan Melayu ini akan meliputi penyangak, pencuri, penyamun. Sebab itu kita cuma menyatu padukan orang yang tidak terlibat dengan jenayah, tidak dihadapi ke mahkamah, tidak dihukum penjara. Mereka tidak akan dijemput oleh kita untuk menyertai perpaduan yang kita cadangkan. Hari ini kita sudah berjaya. Bukan kejayaan pejuang, tetapi kejayaan orang Melayu. Menyatu padukan mereka yang sayang kepada bangsa, negara dan agama, yang tidak terlibat dengan jenayah, dengan rasuah, dengan mencuri duit dan sebagainya. Jadi kita menyatu padukan mereka yang bebas daripada jenayah, dan sudah tentu perpaduan ini tidak termasuk puak pencuri, puak penyamun, puak berasuah ini. Saya dulu jadi Presiden UMNO. Masa itu UMNO bersih. Sebelum daripada saya, Datuk Hussein On, Tun Razak, Tunku Abdul Rahman, Datuk On, semuanya menyatu padukan orang Melayu untuk tujuan yang bersih, bukan untuk nak isi poket mereka dengan duit yang dicuri. Tetapi malangnya apabila kita memberi kepimpinan UMNO itu kepada orang tertentu, mereka sudah rosakkan UMNO sehingga hari ini UMNO terkenal sebagai parti kleptokrat. Apa dianya kleptokrat? Tak lain tak bukan ialah kleptokrat ini adalah pencuri. Pencuri yang berjaya mencuri undi dan menjadi kerajaan. Apabila jadi kerajaan, mereka curi duit. Kerana kononnya dengan duit mereka boleh berjaya. Mereka cipta slogan cash is king. Cash, wang tunai itu adalah raja. Tetapi Najib bagi tahu pula, ya, king itu adalah rakyat. Jadi saya pun keliru. Macam mana nak cakap dengan rakyat? Mungkin terpaksa bagi rakyat. Duli yang maha mulia rakyat. Kerana Najib agak dia orang rakyat. Ini satu kebodohan yang tidak terhingga. Sebenarnya king itu ya Najib. Kerana semua duit ini dipulih oleh Najib, dipinjam oleh Najib dan dicuri oleh Najib. Demikianlah pencuriannya sehingga hari ini dia dihukum penjara 12 tahun dan supaya berdenda sebanyak 210 juta ringgit. Itulah yang berlaku kepada Cash is King. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita nak orang yang semacam ini, pengikut-pengikut mereka, kembali jadi kerajaan di dalam negara kita ini?
harapan Najib ialah ia akan dibebaskan dan dapat bertanding dan dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi dan dapat mencuri lebih banyak. Itulah niat dan hasrat Najib. Bukan untuk bangsa, bukan untuk negara, bukan untuk agama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tubuh pejuang ini supaya satu usaha boleh dibuat oleh pejuang untuk menyatu padukan orang Melayu yang bersih. Dan ini telah kita berjaya mencapai matlamat kita. Hari ini kita sudah tubuh satu gerakan yang dipanggil Gerakan Tanah Air. Kita utamakan tanah air, bukan pasal nak jadi Perdana Menteri, tetapi nak pulih semula tanah air dan penduduknya, khususnya orang Melayu. Sebab itulah kita tubuh perjuangan ini sebagai Parti Melayu. Bukan kerana nak bermusuh dengan orang Cina, tidak. Kita nak bermusuh dengan orang Melayu juga. Orang Melayu yang sudah menyeleweng, yang sudah jadi penyangga, yang sudah masuk jail pun. Kita nak lawan dengan mereka. Kalau kita bukan Parti Melayu, agak sukar bagi kita melawan Parti Melayu yang lain. Sebab itu kita Parti Pejuang ini ialah Parti Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, memang pun negara kita ini diperintah oleh Malaysia sejak merdeka diperintah oleh majoriti orang Melayu. Tetapi kita tidak menginayahkan kaum-kaum lain. Kalau kita buat kajian, memang pun kaum lain mendapat nikmat yang banyak daripada pemerintahan orang Melayu. Kerana kita besar hati, sanggup kongsi negara kita, tanah Melayu dengan kaum-kaum yang lain. Dan mereka begitu berjaya. Hari ini kita dapati di antara mereka begitu ramai, bukan saja milioner tetapi bilioner. Daripada 10 bilioner yang terdapat di Malaysia ini, tak ada seorang pun yang Melayu. Ada seorang tu Melayu jugalah, kita kira. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu ini tidak pernah zalim, melainkan kalau dipimpin oleh penyangga. Bila orang Melayu dipimpin oleh penyangga, maka orang Melayu menjadi zalim dan mentadbir negara untuk kepentingan diri. Bukan banyak duit yang dicuri. Kebanyakan orang yang mencuri taklah mencuri berbilion ringgit. Ini kita terkenal di seluruh dunia sebagai mempunyai skandal pencurian wang yang terbesar yang diketahui oleh dunia. Tak ada negara lain yang pemimpin mereka mencuri wang yang begitu banyak. Tetapi Malaysia mengada rekod ini, dan rekod ini bukanlah rekod yang baik. Kita perlu kikis dan buang rekod ini dan kembali negara kita ini sebagai Asian Tiger. Kita boleh. Orang Melayu boleh. Kepimpinan yang bukan penyangga boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kalau kita dapat mendirikan kerajaan yang bersih, kita akan capai matlamat kita untuk sekali lagi menjadi negara contoh di kalangan negara-negara yang baru merdeka.
Itulah hasrat kita. Kita tubuh pejuang ini untuk menarik seberapa banyak orang Melayu masuk dalam satu gerakan, dan kerana mereka masuk satu gerakan dan mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memulih negara kita ini, bilangan kita tetap cukup untuk memenangi pilihan raya. Sebab itu pada malam ini saya cuba menerangkan kenapa adanya pejuang. Bukan untuk pejuang. Kami tidak isytihar. Kamilah pejuang yang akan calon seorang Perdana Menteri. Tidak. Kini kami nak cari orang yang mewakili orang Melayu. Sama ada dia datang daripada parti politik ataupun bukan. Tetapi orang Melayu yang lurus, yang tidak menjadi penyangak nak curi duit. Kita boleh dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, semua pihak, bahkan dunia sedar bahawa di negara Malaysia berbilang kaum ini, orang Melayu berada dalam keadaan yang tidak selesa. Rata-rata kita dapati mereka miskin. Apabila mereka miskin, mereka menjual harta mereka, termasuk tanah yang ada kepada mereka. Lama kelamaan kita akan jadi macam Singapura, di mana orang Melayu tidak lagi memiliki barang satu kaki persegi tanah pun. Dan Singapura sudah jadi negara lain. Sebahagian daripada Malaysia, sebahagian daripada tanah Melayu terpaksa kita lepaskan kepada orang lain, dan mereka dapat mendirikan satu negara baru. Bukannya kita nak rebut balik, tidak. Tetapi kita nak selamatkan negara kita daripada menemui nasib yang sama seperti Singapura. Bukan kita minta lebih, kita minta cuma hak kita saja, bahagian kita saja, supaya kita juga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mempunyai keuangan, kekayaan yang sama dengan kaum-kaum yang lain. Kalau kurang sedikit pada mereka, daripada mereka, tak apalah, tetapi janganlah kurang sehingga kita jadi pengemis. Sehingga kita jadi pengemis, kita menjadi orang yang miskin, yang tidak berupaya untuk mempertahankan diri mereka. Kita nak dalam negara yang kaya ini bahagian-bahagian dari untuk kita. Sebenarnya Malaysia ini amat kaya. Perak ini amat kaya. Sudah jumpa rare earth. Rare earth ini diguna untuk buat bateri. Sekarang ini semua kenderaan akan menggunakan bateri, dan bateri dibuat daripada rare earth, dan rare earth ini terjumpa di Perak. InsyaAllah Perak akan jadi kaya juga. Tapi bila kaya, janganlah lupa orang lain sama. Jangan jadi macam setengah-setengah orang. Bila dah kaya jadi sombong, tak lagi layan orang yang tidak sekaya seperti mereka. Itulah perjuangan pejuang. Itulah perjuangan gerakan tanah air untuk orang Melayu. Bukan untuk pejuang, bukan untuk putra, bukan untuk imam, bukan untuk berjasa, bukan pun untuk mana-mana NGO, tetapi untuk orang Melayu. Kenapa orang Melayu? Kerana orang Melayu lah yang menghadapi banyak masalah dalam negara kita. Kita sedih melihat orang Melayu masih tinggal di rumah papan
bumbu zinc karat. Tak ramai yang tinggal di rumah batu, tetapi kebanyakan masih lagi tinggal di rumah papan yang robek dengan bumbu zinc karat. Dan apabila hujan dan ribut, rumah akan reban dan mereka kehilangan tempat duduk, tempat tidur. Itulah nasib kebanyakan, majoriti daripada mereka yang dikenakan nasib yang buruk ini adalah orang Melayu. Tetapi apa dia yang dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang? Hari ini mereka mengadakan perhimpunan yang besar. Guna apa? Guna untuk nak jadi kaya, nak jadi kerajaan, nak rebut kuasa, nak curi duit. Itulah niat mereka, bukan untuk rakyat. Rakyat boleh menderita, tapi mereka tidak menderita. Mereka walaupun orang lain kalau masuk dalam jail kena pakai baju kuning, mereka pakai necktie, tali leher. Bukan hebat lagi. Orang banduan, konflik, boleh pergi parlimen dan ajar kerajaan macam mana nak memerintah. Buat ucapan bukan main baik lagi. Seolah-olah mereka lah tahu macam mana nak perintah, nak bangunkan negara kita ini. Sebaliknya, negara ini yang sudah dibangunkan dihancurkan oleh pemimpin seperti ini. Kita lihat bagaimana mereka menjadikan negara ini miskin kerana kita hutang berbilion ringgit. Bila kita hutang, kita kena bayar hutang. Tak tahulah, Najib kata rakyat tak payah bayar hutang. Lihat hutang tahun lepas 30 bilion, tahun ini 30 bilion, tahun depan 30 bilion, 10 tahun lagi pun 30 bilion. Kata Najib, bermakna bahawa kita tak bayar hutang. Tak benar. Sebabnya masih ada 30 bilion ini hutang, ialah kerana kita bayar faedah. Kalau kita tak bayar faedah, maka kita akan diisytihar muflis. Dan kalau negara muflis, nasib rakyat akan menjadi jauh lebih buruk. Tetapi itulah dakwaan oleh Najib dalam parlimen, seolah-olah orang lain semua bodoh. Yang bodoh ialah Najib. Dia tak tahu kita bila hutang kena bayar. Tak bayar pokok, kena bayar faedah. Bila bayar faedah saja, pokok duduk macam itulah, tak kurang. Itulah keadaan. Bukan bermakna kita tak bayar hutang. Kita bayar hutang. Kita terpaksa bayar hutang selama 30 tahun, 40 tahun. Anak kita, cucu kita akan tanggung hutang ini. Kerana apa? Kerana Najib hutang, lepas itu curi duit hutang. Kononnya ada dekat Jolo. Kenapa ada dekat Jolo? Saya tak boleh dekat Jolo, dia hilang. Itulah orang yang tak ada di sini disalahkan oleh Najib, tapi dia sendiri kononnya tak salah. Tak pernah ada perbicaraan seperti perbicaraan kesalahan Najib. Terdapat 4 tahun perbicaraan dengan adanya 3 mahkamah, High Court, Appeal Court dan Federal Court. 3 mahkamah dengan 9 orang hakim, dan mereka semua berkata Najib salah. Ada orang yang kata Najib tak salah. Sepatutnya orang itu tak jadi pegawai kerana agak dia bodoh.
Dia periksa Najib punya kes, kononnya Najib tak buat apa-apa salah. Dia pun sama penyangak juga lah. Dia kata orang yang curi tak curi. Itu diajar oleh Najib. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pulih semula negara kita. Hanya dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan dalam pilihan raya, barulah kita mampu merebut balik kuasa daripada penyangak-penyangak ini. Kita mempunyai bilangan ramai rakyat Malaysia yang bosan dengan orang politik, tetapi sama ada kita bosan ataupun tidak, kalau kita tidak undi pihak yang baik dan tolak parti penyangak, kita akan dapati kebosanan kita itu, kekecewaan kita itu akan berterusan selama-lamanya. Sebab itu pilihan raya yang ke-15 ini adalah pilihan raya yang terpenting. Kalaulah kita gagal menjatuhkan kerajaan penyangak sampai ke pilihan raya 16, 17, mereka akan berkuasa. Kerana apabila mereka menjadi kerajaan, mereka akan salah guna kuasa. Ramai daripada pegawai kerajaan dan orang awam pun, lawyer takut kepada kerajaan, kerana kalau mereka tidak sokong kerajaan, mereka akan didera, mereka akan dilucut jawatan, mereka akan tidak akan dapat kontrak dan sebagainya. Inilah kerajaan yang ada sekarang ini. Dan kalau mereka terus berkuasa, inilah yang akan kita lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia boleh, orang Melayu boleh. Kita telah tunjuk kepada dunia bahawa